Baik tuan-tuan ni, kita tengok apa yang ada kat depan kita sekarang ni. Um, Okey, saya um, nak share dengan anda semua. Ini adalah basic sebab kita tengok dalam poll ada beberapa sahabat-sahabat kita yang masih lagi berada di takuk basic berada di stage basic, masih lagi basic, dan majority sudah pun berada di kawasan multi time frame, hanya memerlukan pemahaman dalam multi time frame. Okey, baik. Untuk yang basic saya nak sentuh sikit yang basic sekejap sahaja. Okey, tuan-tuan, trend kita, bila kita bercakap tentang trend, kita kena tahu benda yang paling tidak dapat dipisahkan adalah resistance dan juga support. Okay. Ini memang kita nak ataupun tak nak, kita kena tahu. Okay. Kita ada resistance dan kita ada support. Okay. Dua benda ni adalah faktor yang mempengaruhi trend baru. Okay. Trend baru ni dia mestilah bertindak balas. Okay. Mestilah bertindak balas dengan resistance dan juga support. Trend baru tidak akan terhasil. Trend baru tidak akan terhasil selagi mana. Okay. Trend baru tidak akan terhasil selagi mana tidak berlakunya breakout ataupun pecahan bagi support ataupun resistance yang sedia ada. Okay. Selagi dia tak tembus previous resistance ataupun support, trend baru tidak akan terhasil, tuan-tuan. Okey. Trend baru tidak akan terhasil. Okey, cuba tengok dekat sini, tuan-tuan, nampak? Bila kita nampak dia naik ada support. Okey, ada support dekat sini. Price naik, dia mencari zone re-entry ataupun di kawasan di mana ada reverse candle. Itu saya tak anda keliru. Anda hanya fokuskan kepada re-entry zone. Okey. Anda fokuskan di bahagian re-entry zone. Okey. Senang. Okey. Kemudian price turun. Okey. Price turun, kita nampak ada yang resistance yang paling hampir yang paling hampir. Okey, kita kalau boleh paling hampir ni dia mesti ada satu significant move. Significant move. Kejap lagi kita sentuh. Tak apalah. Kita tengok lagi kat sini. Ada satu candle yang turun. Nampak candle yang turun dan pecah lagi. Okey, baik. Bila candle turun ni, tuan-tuan, dia memang membuat satu pergerakan ke bawah. Dia memang akan buat satu pergerakan ke bawah. Kenapa? Bila dia turun, okay, tengok. Bila candle ataupun price turun, okay, bila candle turun, okay, pergerakan trend ini, okay, dia akan buat dua benda saja. Yang pertama, dia akan mencari support yang lama. Okay. Dia akan mencari support yang lama. Okay. Ini yang lama. Jadi price dia turun mencari support yang lama. Ataupun dia akan membuat support baru. Okay, support baru ni apa pula? Okay, support baru ni inilah dia. Dia turun and then dia naik. Okay. Ni.
Ini adalah membuat support yang baru. Ni. Ini pula mencari support yang lama, iaitu di sini. Nampak? Dia nak break tapi dia naik atas balik. Okey. Serupa juga. Ini membuat resistance yang baru. Okey. Resistance baru. Okey. Nampak? Yang ini pula mencari resistance lama. Mencari resistance yang lama. Okey. Sehinggalah muncul membuat resistance yang baru. Okey. Membuat resistance yang baru. Dan resistance yang baru ini pula, okey, resistance yang baru ni dipecahkan oleh candle arah yang melepasi mid baby. Okey. Maka di sinilah bermulanya trend. Di sinilah bermulanya trend, tuan-tuan. Nampak? Selagi dia ding-dong ke sini, dia memberitahu kita bahawa trend masih lagi tidak dapat decide arah mana yang dia nak pergi. Arah mana yang dia nak pergi. Okey. Bila trend dah berlaku dekat sini, barulah dia naik. Dia naik sehingga apa? Membuat re-entry dan sehinggalah dia turun. Membuat support yang baru. Kemudian dia naik mencari resistance yang lama. Kita kenal sebagai MHV. Okay, ini adalah MHV. Jadi bila MHV, sebab itulah bila MHV, Cikgu Omar selalu tekankan candle arah kukuh, re-entry, ini semua. Kenapa kena ada re-entry tu? Selepas berlakunya candle arah kukuh. Sebab dekat situlah point of re-entry, dia nak retest balik. Dia nak retest balik arah ni dah terbentuk, dia nak retest balik. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok arah lawan arah apa? Arah buy, arah sell, arah buy, arah sell, arah buy, arah sell. Berlakunya arah buy, arah sell, arah buy, arah sell ni sebab selagi mana tidak ada breakout, selagi itulah dia duduk mencari. Dia naik ke atas, dia arah ke bawah, arah ke atas, arah ke bawah. Okey. Faham Jadi bila tidak berlaku saja breakout, support telah pun dipecahkan. Okey. Support telah pun dipecahkan, muncullah candle arah baru. Sebab itulah arah baru. Nama arah baru ni ialah membatalkan. Okey, membatalkan arah yang sebelumnya. Kalau kita tengok sebelumnya adalah buy dan ini adalah arah yang sell. Arah sell. Re-entry sell. Okey, tengok re-entry sell. Kita kenal sebagai re-entry sell dekat sini. Sebab selepas itu dia turun. Nampak tak? Dia turun mencari kawasan. Ini semua, ini mungkin advance sikit lah. Okay, ini advance sikit. Kalau tak tahu tak apa. You tak tahu ni tak apa. Because you have already profit 150 pips macam tu, you dah TP dah. You dah TP. Ini cerita single time frame. Cerita single time frame. Belum masuk multi time frame. Ini basic baru. Ini basic. Jadi tuan-tuan yang nak masuk trend, sekejap saya sambung lagi sikit. You nampak dia naik tak? Okay, you nampak kenaikan ni. Kenaikan ini tidak akan naik mendadak selagi mana dia tidak break resistance yang ada ni. Selagi mana dia naik, dia tak break kan, dia tetap akan turun. Bila dia turun, tengok dia membuat support. Okey, support yang lama, support yang baru. Fokus pada support yang baru untuk entry. Nampak? Fokus pada support yang baru. Kita nampak sini. Dekat sini ada satu breakout. Breakout yang mana? Ni. Breakout yang ini. Dia breakout previous
resistance. Okey, ni resistance, dia buat resistance yang baru, dia tidak mencari yang lama, tetapi yang dia buat yang baru dan dia turun untuk mencari resistance yang lama. Sini pun ada resistance tapi tak nampak sangat. Jadi sebab dia dah terkeluar kat sini, kita boleh andaikan ini sebagai resistance, support yang baru pun tidak ada masalah. Sebab point kita nak cari adalah breakout resistance dan support, itulah arah baru. Arah baru. Dan arah ini juga akan membuat re-entry. Dia akan buat re-entry. Carilah re-entry dia dekat sini. Ni semua kawasan-kawasan re-entry. Bila masuk re-entry sini, terus dia akan naik. Selagi tidak dia dah pecahkan ke atas ni, dia akan terus naik ke atas. Sehinggalah you nampak ada support. Dia membuat support ni. Kalau nak hold lah, you nak hold kan, okay, you boleh hold. You nampak tak dekat sini, okay, nampak ada seolah-olah satu support yang baru dan kita ada nampak resistance yang lama dan mencari resistance yang lama. Okay, resistance yang baru mencari resistance yang lama. Resistance yang baru ni, ini resistance baru, dia turun buat support yang baru dan dia naik. Dia naik mencari resistance yang lama. Okey, yang lama. Kemudian dia turun. Okey, nampak tak arah kukuh? Dan arah kukuh ini pun terus turun menyentuh low BB. Ingat menyentuh low BB terus akan menjadi ekstrim. Okey, menyentuh low BB terus mencari ekstrim. Ada arah baru, kita nampak ada resistance kawasan re-entry ni dan arah baru. Dan kita boleh refer arah baru ni, kita senang-senang kita rujuk. Kita dah tahu dah. Dekat sini ada satu point of resistance ataupun re-entry dan telah pun dipecahkan oleh arah baru ni. Okey, arah baru. Okey, tengok. Selepas itu apa yang berlaku? Nampak tak ada arah sell? Cuba tengok arah sell ni. Mana resistance yang dia mana support yang dia pecahkan? Ada support dekat kawasan yang dia pecahkan? Tak ada, tuan-tuan. Tak ada. Jadi kebiasaannya bila tidak ada breakout yang berlaku, dia akan jadi dua perkara. Sama ada yang pertama dia hanya membuat support baru, okey, dan ataupun dia akan buat trend akan reverse. Which is dia akan reverse. Nampak? Bila trend reverse naik ke atas, dia pecahkan pula, ada arah yang pecahkan resistance, maka buy terus berlaku. Sehinggalah ada dua support dekat sini dan telah pun dipecahkan oleh di sini. Nampak? Ini cantik. Dia pecah sekali dua ni, nampak? Dia pecah yang pertama, dia pecah yang kedua. Kalau dalam Fibo Musang dia panggil CB1 dengan CB2 telah dipecahkan. Okey. Long term punya trend dia akan berlaku sekiranya CB3. Ni panggil candle break lah. CB ni fahaman saya lah, saya panggil candle break lah. Okey. Candle break 2. Okey, yang ini adalah candle break yang nombor 3, CB3. Okey. Bila berlaku keadaan macam ni, ada possibility dia akan buat kenaikan. Okey. Dia akan terus reverse ni atas, atau dia buat re-entry dan dia terus turun ke bawah pun boleh. Cumanya saya nak bagi trader-trader atau sahabat-sahabat kita yang ada dalam grup ni, ini adalah bacaan bagi TF3. Okey, ambil iktibar ini sebagai bacaan trend TF3, iaitu major trend. Maknanya kita tahu siapa yang masuk
retracement punya trend, dia tahu dia akan penghabisan dekat mana, sebab ini adalah MA50 major trend line. So memang ada possibility dia akan berat untuk naik ke atas. So you dah prepare awal-awal. Okay, you dah prepare awal-awal point-point di mana you nak buy, you nak sell. Okay, you tak percaya, you tengok. You tak percaya, you tengok Kita tengok ni 1, 2, 3 ni. Okay, kita buka time frame 5, time frame kedua. Dekat sini pun dah ada ekstrim, nampak ekstrim. Okey, dekat mana yang, ingat tak saya kata kalau ada point kita nak masuk re-entry contoh yang ni 1, 2, 1 yang pertama ni yang satu kita masuk re-entry, time frame yang kedua kena break mid BB. Siapa ingat apa yang saya cakap? Siapa ingat apa yang saya kongsikan? Okey, yang saya kongsikan adalah kenapa kita nak tengok mesti ada candle break mid BB. Tuan-tuan, selagi dia tak break mid BB, tuan-tuan, dia tak akan break dia punya previous punya support. Sini ada satu, nampak? Sini ada satu, sini ada satu. Candle arah out, candle arah kukuh dah muncul, dia buat re-entry. Dia turun, candle arah kukuh, dia turun sampai CB2, dia naik buat re-entry. Lepas tu dia break continuous terus dah. Continuous terus. Nampak? Re-entry, resistance re-entry membentuk resistance, re-entry membentuk resistance sehinggalah resistance itu dipecahkan. Ini tidak ada resistance yang dipecahkan, mana cuma naik dan buat re-entry dan dia pula dipecahkan sehinggalah habis di top BB. Tetapi bila candle turun tidak berjaya membuat breakout previous support, maka tidak memecahkan support yang lama. Dia akan buat dua perkara, sama ada dia membuat support yang baru ataupun dia akan membuat trend reversal. Nampak? Ini TF2 tuan-tuan. Sebab tu saya tekankan kepada mereka yang nak masuk entry, tolong tengok TF2. Ini kita masuk tengok dia yang buat kita floating, tuan-tuan. Yang buat kita floating, kita nampak macam gini. You nampak tak? You nampak naik, you nampak turun, you dah ekstrim. Ini ekstrim. Dan you dah siap-siap awal-awal dah. Dekat sini you dah bantai sell kat sini. You dah open entry. Macam mana you nak open entry sell, tuan-tuan? Ni, you nak open entry sell macam mana? Kalau resistance pun tak, support pun tak dia break lagi. Nampak? Sebab tu kita tunggu sehingga ada yang buat breakout. Sama ada di kawasan ini ataupun di kawasan ini, yang mana mengeluarkan candle arah kukuh. Inilah candle arah kukuh. Bila ada candle arah kukuh, refer back tu, tengok sebelah kiri. Ada resistance dipecahkan dan akan ada yang akan datang yang kita perlu hadapi. Ini tak ada, ini cuma satu. Mana satu tak ada. Arah pun tak, break pun tidak ambil BB ni. Dia tak break pun BB. Nampak? Tengok sini. Arah. Buat apa arah ni? Arah ni confirm dia break previous support. Nampak? Kita nampak dekat sini. Kebanyakan trader dia akan open entry sell dekat sini. Ini MHV, ini MHV. MHV macam mana, tuan-tuan? Ini semua re-entry buy semua ni. Semua ni re-entry buy. Nampak? Ini basic dalam trend. Trend tidak akan terhasil new trend yang baru tidak akan terhasil tanpa memecahkan mana-mana resistance ataupun support. Mesti akan berlaku perkara seperti itu. Contoh ni. Contoh dekat sini. Agaknya dia ini adalah ekstrim. Nampak tak? MA5 terkeluar. Okey, ekstrim. Semua dah standby. Buy. Tiba-tiba buy. Nampak? Jatuh. Bila jatuh dia akan jadi floating. Dia akan float. Nak sell lagi. Masuk sell, dia naik pula. Nampak dia naik. Saya kalau biasa kalau kat area ni saya jarang masuk. Sebab apa? Saya tak nampak point of resistance.
Saya tak nampak resistan dipecahkan. Saya tunggu sehingga, kebiasaannya saya tunggu sehingga dia menghasilkan yang baru. Menghasilkan yang baru kat sini. Okay, and then kita tengok juga. Kita tengok. Okay, kat bawah ni ada. Dan muncul arah. Okay, kita akan tengok arah ni kenapa. Apa yang arah ni buat? Oh, dia memecahkan kawasan support yang ini. Oh, okay. Dan sebab itu, kalau contohlah, kalau saya entry awal, ni perangkap ni kalau perangkap, sesiapa yang terlibat dalam terkena perangkap entry awal. Bila you nampak CS ataupun candle goes against you punya entry, kaji betul-betul, tengok. Oh, ini arah awal, ini arah kukuh yang memecahkan support yang previous terdahulu. Tutup, entry yang baru. Cut loss, entry yang baru. Sebab itu saya cakap tuan-tuan, mereka yang depo, okay, yang depo bawah $100 ataupun $50, you tolong cut loss kalau you punya entry salah. Jangan ambil teknik harapan. So as long as, tak apa, saya pun kadang-kadang bila saya masuk entry awal, bila saya kena lipat macam ni, saya terus close, saya tutup terus. Negatif pun negatif lah. Tetapi bila saya masuk balik according to the major trend, saya akan cover balik tuan-tuan. Saya akan cover balik. Saya punya yang floating, yang loss tu, yang saya dah exit, saya dah tutup negatif tu, saya akan cover balik. Paling tidak pun break even. Okay. So ini adalah basic. Okay, contoh kita buka daily. Mungkin sekejap saya tukarlah yang bersih sikit. Kita buka daily. Okay, serupa juga macam daily tuan-tuan. Okay, kita tengok. Okay, nampak dia membuat. Okay, nampak okay, dekat sini satu kita nampak support. Okay, sini ada satu sell yang sangat-sangat kuat. Seller masuk dekat sini. So bermula daripada candle ni, okay, dia dah jadi sell. Apa saja kenaikan, dia mencari resistance untuk sell, sehinggalah nampak munculnya resistance yang baru. Kecilkan kotak anda. Ni okey, kotak dah menjadi kecil. Bawah masih lagi maintain. Kemudian dia turun tak lepas. Tidak ada arah sell yang baru berlaku. Dia naik balik. Dia turun, nampak? Dia turun, every time dia turun dia membuat resistance yang baru. Okey, turun. Okey, dah sampai sini. So you punya new resistance resistance yang baru adalah point yang the latest point. Sebab apa ini adalah you punya entry punya key. You punya signal. Dia breakout, you dah terus boleh masuk. Okey. Dan you tengok sekarang. Okey, dia turun. Nampak tak? Sini ada signal untuk turun. Definitely sell berlaku. Okey, sell ini akan terus valid selagi mana tidak ada mana-mana candle yang close di atas daripada previous resistance ini. Kalau dia naik atas, okey, confirm ini adalah terbatal dan kita boleh fokus untuk buy pula. Tetapi apa yang berlaku, macam mana dia naik sekalipun, dia tidak akan keluar daripada kotak ini. In fact, bila dia dah macam tu, kita nampak dia dah turunkan dia punya resistance, betul. Bila dia dah turunkan dia punya resistance, kita nampak ini satu arah yang sell yang baru. Nampak? Turun, okey, nampak dia pecah. Dia turun balik sampai sini tuan-tuan. Bila dia turun sini, dia pecahkan satu, dia pecahkan CB1 dan dia pecahkan CB2. Dan kita tengok apa yang berlaku, nampaknya ada re-entry. Berterusan, jatuh lagi tuan-tuan. Nampak? Dan kita turun sampai sini. Kita turun, kita nampak okey, dan kita tahu ada re-entry sini. So selagi mana tidak ada candle yang pecahkan kotak ini, selagi itu tidak akan ada sell. Okey, nampak? Dia dah buat satu support yang baru, tapi kita masih lagi dalam zone sell. Okey.
kita nampak dalam zone sell, tapi bila muncul saja arah buy dekat sini, so kita tahu ini adalah buy, trend buy sedang berlaku dan dia naik, dia naik sehinggalah kita dapat resistance yang baru, iaitu di sini, dan kita ada support yang baru di kawasan ini. Selepas tu apa berlaku? Pecah ke bawah. Selagi mana dia pecah ni, dia tidak close di atas, dia akan terus maintain di bawah, dia akan terus trend akan terus ke bawah, sehinggalah dia menghasilkan support yang baru di sini dan kita nampak ada resistance yang baru, dan dia turun membuat support yang baru di kawasan ini dan dia ada resistance, sampailah dia turun sampailah dekat kawasan ini. Nampak? Sebab tu ada MHV, sebab tu ada candle arah, sebab itulah ada candle arah kukuh. Nampak tak candle arah kukuh, CSAK, candle arah kukuh, break support yang ada dekat sini. Dan ada satu lagi yang perlu dihadapi dan dia juga break, dan dia tidak close di bawah support yang paling bawah sekali, bermakna tidak akan ada sell trend. Okey, faham tak? Ini basic. Those yang tak faham basic tu, faham ke tak faham? Tengok ini daily nampak daily bila dia dah break, nampak bila dia dah break kat sini, you dah nampak ada re-entry kat sini kan, you dah nampak candle arah kukuh kat sini, you tahu re-entry. You tahu tak you punya risk punya range, you punya risk daripada atas ni sampai bawah. So kita nak tengok daripada atas sampai bawah dekat 400 pip 400 pip. Sebab itu saya tak galakkan orang trader yang mana depo bawah $100. Mana-mana trader yang depo di bawah $100, you jangan fokus pada daily sangat. Jangan fokus pada daily ke atas dah. Okay, daily ke atas ni into advance. Okay, kalau dulu saya katakan fokus untuk daily H1 dan juga H4 okay, satu saya tengok bila you buat macam tu, you akan tunggu banyak, you ada point entry dekat sini, you ada point entry dekat sini, tapi you nak tunggu ni daripada hari ke berapa ni, bulan Februari sampai sekarang ke bulan Februari 25 hari bulan dan 10 hari bulan, and then you tunggu bulan H4, you masuk time frame yang kedua, you tengok apa yang berlaku, ada nampak. Okay, sekejap saya tunjukkan anda ni time frame kedua. Nampak kenapa time frame kedua? Okay, time frame kedua ni bila tadi kita nampak ada re-entry, kita dapat tengok time frame yang kedua ni dia bermain di kawasan support. Nampak? So anytime dia akan buat ekstrim dan dia akan naik. Sebab tu sangat-sangat penting bila dia dah cross mid BB, dia akan naik atas. Sebab bila dia cross mid BB, dia akan breakout dia punya paling cikai dia punya CB1. Nampak dia breakout saja, nampak ada tanda, okay, ni ada bertanda breakout, you masuk, you memang akan profit punya. Okay, macam ini juga ada support. Okay, nampak, tetapi dia dah breakout betul. Bila dia dah breakout, dia dah membuat satu resistance.
Okey, dia buat satu resistance. Tidak ada mana-mana candle arah yang muncul di atas. Kemudian dia turun dan kita nampak ada satu lagi resistance. Dia turun tidak lepas. And then dia naik arah. Bila berlaku breakout, new breakout, new trend. New breakout, new trend. Ini tadi ada breakout, so there will be no trend. Nampak? Mula-mula kita refer point of reference kita. Most of people dia akan refer kat sini. So boleh juga, tetapi kalau kita nak cepat, kita akan ambil yang ini. So this is you punya entry kebanyakan ada di kawasan kotak ni. Ini kita pergi ke H1. H1 apa yang berlaku? H1. Okay, tengok sini. H1 mesti ada arah kukuh, nampak? Arah full setup. Full setup tuan-tuan full setup MHV. Kita ada nampak resistance dekat sini. Resistance dekat sini. Resistance dekat sini. Ada dua resistance. Tiba-tiba pula munculnya candle arah kukuh di sini. Dan dia sebagai dia daripada atas ini, dia naik, dia breakout kepada dua-dua resistance ni, dia punya stop loss dia dekat bawah ni. So 100 pip. Okay? 100 pip. So 100 pip is you punya stop loss. Benar, kalau dia turun ke bawah, confirm lah dia akan turun lah. So you cut loss, you tunggu setup yang kedua. Tunggu dia buat breakout dan dia buat re-entry. Every breakout akan ada entry. Okay? New breakout, new trend. Okay? New breakout, new trend. Okay? New trend, new re-entry. Okay? Breakout. New breakout. New re-entry. New breakout, new re-entry. Re-entry, 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 breakout. New breakout, new trend, new re-entry. New re-entry. Turun tak lepas. New breakout. Turun tak lepas. Ini dia buat sell sebenarnya. Ini arah sell. Sebab tu bila kita nampak dekat sini, candle hijau ni dia breakout atas balik, dia buat re-entry balik. Yang nampak? New breakout, new candle arah wajib re-entry. Nampak? Cuma yang ni dia re-entry, dia bolos sekali. Dan dia buat re-entry. Dia re-entry, dia bolos. Nampak dia bolos ada tak pecahan? Ada. Yang ini tak ada pecahan. Ini tak ada breakout untuk support ni. Shadow paling bawah pun dia tidak pecah. Dia keluar shadow, dia close dalam. So still can consider sebagai re-entry bagi yang arah sini. Dia breakout, dia buat re-entry. Dia masuk sini pun dah tak ada masalah. 60 pip dah you boleh dapat. H1. Those yang mana dia punya equity yang bawah 100 $100, you try to practice guna H1 sebagai TF1. Okay? You try. Ini adalah account yang anda daftar dengan saya ni. Account yang anda daftar dengan saya ni adalah account training tau. Account training. Okay, you nak training, you nak study, you nak coaching dengan saya. Okay, you kena buat homework. So homework is your entry. Homework is your entry. Okay, contoh tengok. Okay, sekejap. Saya break dulu, nanti kita sambung balik.